Hello, hai guys, apa khabar semua? Harapan Cik Yu seperti biasa, semua orang dalam keadaan sihat walafiat. Okey, kali ni Cik Yu buat kelainan sikit. Ada pula gambar kecil Cik Yu kat situ. Okey, kenapa sebelum ni ada orang cakap masa yang Cik Yu buat review muka Cik Yu sebelum ni, okey lah. Lepas tu bila Cik Yu dah tak buat benda tu, cuma gambar gambar freeze, beberapa dia masuk dia kat sini gambar muka Cik Yus tak wujud dah lah kan, dia orang kata Cik Yus penakut lah, apalah itulah inilah apanya. Jangan duk buat ayat, jangan duk buat reka cerita sendiri, boleh tak? Okay. So macam ni lah. Okay, musim sejuk kat sini ni, winter sejuk. Okay, anyway, um, ialah lambat sikit beberapa hari yang lepas ni, Cik Yus fokus pada perkara yang lain lah kan. Time-time tengah-tengah musim-musim COVID ni kan, Cik Yus nak pakai pula pekerja. Dulu tengah fokus mencari tu. Anyway, minta maaf lah pakai orang lokal je lah kat sini. Senang sikit lah, senang nak berurusan dan sebagainya. Okey, walau bagaimanapun COVID-COVID ni kan, semua orang fikir benda lain kan, ialah susah dan sebagainya. Pada Cik Yus, ialah kononnya dikatakan tentera biologi, Tuhan Allah kononnya uh, mengarut semua tu. Okey. Tentang COVID ni Cik Yu siap nak pakai pekerja lagi. Ni bukan apa Cik Yu share benda ni. Cik Yu sebelum ni Cik Yu berdoa kepada Jesus. Cik Yu just angkat tangan macam tu. Simple lah macam tu. Okay. In Jesus name. Cik Yu cakap in Jesus name. More orders will come. Itu je Cik Yu cakap. In Jesus name. Amen. Simple. Sebab Jesus dah berkata bahawa apabila berdoa dengan namanya, okey, jangan bertele-tele. Maksud dia kat bertele-tele ni maksud dia kat sini jangan berulang-ulang-ulang banyak-banyak kali ke apa-apa semua supaya macam mana Tuhan tu deaf, Tuhan tu pekak, Tuhan tu tak tahu apa-apa ke apa semua. Don't don't do that, okay? Sebab sebelum kita berkata sesuatu, Tuhan dah tahu apa yang kita nak cakap. Itu kata Jesus, okay? Just short and sharp, precise. Cakap je direct apa yang kita nak. Straightforward. Macam Cik Yus. More orders, more clients. Sekarang, tak menang tangan. Itu yang Cik Yus doakan. Simple kan. In Jesus name, more orders, more clients coming. In Jesus name. Amen. That's it. Cik Yus tu je Cik Yus doa. Time-time COVID ni, semua orang dalam keadaan betapa bisnes susah dan sebagainya. Simple lah. Cik Yu nak pakai orang lagi adalah tengah mencari, itulah yang agak lambat. Okey, kembali kepada 3 minit lah intro. Alright, Cik Yus hari ni Cik Yus nak review tentang apakah maksud di sebalik perkataan Allah. Okey, sebab Muslim menggunakan perkataan Allah di dalam Bible versi bahasa Melayu ataupun Indonesia. Okey, dia orang kata Allah adalah Tuhan yang tersebut di dalam Bible. Okey, perkataan-perkataan Allah banyak wujud di dalam Bible versi Melayu ni. Okey, jadi Cik Yus nak cakap, Cik Yus nak reveal sekarang ni. Siapakah ataupun apakah makna di sebalik perkataan Allah di dalam Bible? Di dalam Bible, maksud Allah ialah sumpah. Jadi siapakah yang disumpah? Jelas di dalam Bible, yang disumpah adalah syaitan. So jadi itu yang kena faham, sebenarnya kita kena faham syaitan ni banyak licik. Cukup licik Banyaklah Cik Yus tunjuk dalil-dalil Quran di mana jelas dalil-dalil berkenaan mencerminkan siapakah Allah. Dan bukan sahaja Quran yang membahasakan Allah adalah syaitan sebab Allah mengaku perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan syaitan seperti nipu. Dia mengaku dia penipu besar dan sebagainya. Okay, walaupun Quran tu adalah pegangan kitab betapa pegangan orang Islam, namun dalam kata apa untuk nak lebih terperinci di dalam Bible pun menceritakan siapakah Allah ni. Okey, Cik Yus nak tanya. Siapakah? Jika Cik Yus tanya soalan ni, minta maaf Cik Yus tanya, siapakah nama Tuhan pengikut ajaran yang berlainan?
Semua pengikut-pengikut ada nama Tuhan masing-masing. Contoh, kita dalam dunia ni banyak ajaran ataupun agama seperti Buddha, Hindu, Judaism, Christianity. Semua, setiap agama, setiap ajaran ada nama Tuhan dia yang tersendiri. Begitu juga dengan Islam. Jadi, jika Cik Yus tanya, siapakah nama Tuhan orang Islam? Jawapannya ialah Allah. Kan? Sebab itu adalah nama Tuhan orang Islam. Bukan nama Tuhan pengikut ajaran Buddha. Bukan nama pengikut ajaran Hindu. Ataupun nama pengikut ajaran Christianity. Of course. Betul tak? Kan? Bagaimana Allah adalah nama Tuhan pengikut ataupun ajaran lain. Impossible benda tu. Okey. Jadi kat sini biar Cik Yus reveal benda ni satu persatu. Okey, sebab setiap ajaran ada nama Tuhan masing-masing. Jadi Tuhan dalam ajaran Islam adalah Allah, dia takkan mungkin Allah itu adalah nama Tuhan ajaran yang lain. Impossible benda tu. Okey, Cik Yus bagi contoh. Okey. Okey, sekarang Cik Yus bagi contoh Jesus. Cik Yus ambil Christianity lah senang sebab Cik Yus mengikut Jesus. Cik Yus ambil, ini kata nama kata nama Jesus. Macam Allah. Allah adalah kata nama. Okey, Cik Yus ambil Jesus. Okey. Dalam bahasa Hebrew lah itu boleh nampak di situ. Okey, ni Cik Yus ambil rambang Cik Yus tak bukan kata nak ada check ada apa tu buat sesuatu ke apa ke, tak ada. Ni rambang. Okey, Cik Yus ambil. Semua boleh tengok kat situ. Katakanlah Cik Yus ambil jadah ni, nama Esperanto. Jesus, dia tulis tu. Nampak jelas Kata nama. Tetap Jesus. Maksud dia Jesus lah tu. Okay, kita ambil bahasa lain pula. Apa bahasa lagi ada ni? Okey, Belanda. Cik Yus tak mau sentuh apa tu Arab. Sekejap Cik Yus sebut. Cik Yus reveal kenapa dalam Cik Yus tak ambil bahasa Arab. Okey, ni bahasa Belanda. Saya tertulis kat situ apa? Jesus. Still Jesus juga. Kenapa Cik Yus tak ambil bahasa Arab? Sekejap Cik Yus tunjuk kenapa Okey, ni Cik Yus ambil bahasa lain dulu. Okey, ni bahasa Cina mudah. Kita tengok apa Cina mudah pula tulis. Yesu. Still nama Jesus juga. Kita ambil lagi satu lah. Tak boleh nak panjang-panjang lama-lama sangat. Nanti video ni panjang-panjang susah. Habis data korang. Cik Yus tak ada masalah kat sini. 5 jam pun tak ada masalah. Apa lagi yang pelik-pelik lah. Okey, Jepun ke contoh. Yesu. See? Ada dia bertukar tak nama lain? Tak ada. Kan? Jesus is Jesus. Begitu juga kalau Allah tetap Allah. Kalau kata, sekejap lagi Cik Yus tunjuk nama Allah tadi tu boleh dalam bahasa apa pun tetap nama Allah juga. Okey. So jelas menunjukkan dalam bahasa apa sekalipun kata nama ni tetap tulis. Nama berkenaan. Kalau Jesus is Jesus. Nama ni takkan berubah walau dalam bahasa apa sekalipun. Persoalannya kenapakah perkataan Tuhan iaitu dalam bahasa Hebrew Tuhan ditranslate ke dalam bahasa Inggeris God, namun apabila ditranslate ke dalam bahasa Melayu dan Arab ianya menjadi Allah. Kenapa jadi macam tu? Saya Cik Yus tunjukkan contoh. Okey, ini Cik Yus ambil daripada buku Bible, iaitu buku daripada Bible, buku Matthew ayat ke-19:6. Okey, Cik Yus cuba highlight, bulatkan. Okey, nampak tak yang Cik Yus bulatkan tu? Okey. Itu adalah Hebrew. Ini yang Cik Yus bulatkan ataupun merahkan. Itu adalah perkataan God, Tuhan dalam bahasa Hebrew. Okey, cuba tengok translation dalam bahasa Inggeris. Apa bunyi dia? So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God, see, God, God has joined together, let no one separate. Kat situ adalah tertulis God. Apa maksud God? God bermaksud Tuhan. Kan? Kalau God bermaksud Tuhan, kenapa dalam bahasa Arab ianya Allah? Allah tu apa? Kata ganti diri ke? Allah tu kata nama. Nama Tuhan orang Islam. Bukan kata ganti diri kepada perkataan God. Sebab God adalah Tuhan.
God adalah Tuhan, bukan Allah. Allah tu nama, macam Cik Yus lah. Nama Cik Yus apa? Yusri. Okey, tapi Cik Yus ni siapa? Ha, manusia. Okey, takkan nama Yusri dengan manusia sama? Tak kan? Macam tu lah. Sama juga contohnya. Jadi kenapa dalam bahasa Arab dia menjadi Allah? Okey, kita tengok dalam translation bahasa Melayu. Tengok bagaimana ditulis perkataan Allah. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, kerana itu apa yang telah dipersatukan Allah. Macam mana tu? Kan? Pelik tak? So, jelas dalam ayat tu, dalam ayat yang Cik Yus tunjukkan tu, okay, dan translate je adalah English, bermaksud Tuhan, iaitu God. Namun, di dalam bahasa Melayu dan Arab, ianya ditukar, tertukar kepada perkataan Allah yang merupakan nama Tuhan orang Islam. Nampak tak permainan Muslim macam mana? Nampak kan? Okey. Muslim akan cakap dalam bahasa Arab, Allah itu adalah perkataan, maksud pada perkataan Tuhan. Dia orang akan cakap macam tu. Kan? So, kalau dia orang memanglah Muslim ni boleh cakap macam-macam, cakap macam tu, macam ni. Mereka ni memang macam tu, pandai spin. Pusing mata alam. Kenapa Allah tu menjadi perkataan? Habis Allah juga nama orang Islam, nama Tuhan orang Islam, Allah juga perkataan kepada God. Macam tu. Jadi Allah pakai semua lah, senang. Kataan Allah tu pakai untuk semua sekali. Apa-apa sajalah. Kalau syaitan pun nama Allah. Kalau apa sajalah, kalau kata iblis pun Allah juga boleh. Boleh cikgu guna macam tu. Untuk perkataan iblis, Cik Yus gunakan Allah. Untuk perkataan syaitan, boleh Cik Yus gunakan perkataan Allah. Apa sajalah. Apa saja pun Allah. Boleh? Nak cikgu berikan itu? Boleh? Tak boleh kan? Mesti korang tak nak kan? Sebab apa? Spesifik. Setiap satu dia ada spesifik dia. Penggunaan kata dia. Bukan boleh senang-senang pakai semua. Jadi kenapa jadi macam ni? Tak apa, Cik Yus reveal. Kenapa jadi begini? Biar Cik Yus explain. Reveal. Ini permainan orang Islam ni. Inilah yang Cik Yus boleh katakan permainan psikologi Muslim. Di dalam bahasa Arab terdapat perkataan untuk Tuhan, iaitu Al-Ilah. Al-Ilah adalah, kalau kata dalam bahasa Arab adalah Al-Ilah, tapi kalau maksud dia adalah Tuhan. Okay. Namun Muslim ni cuba dia kelirukan semua pengikut daripada semua ajaran untuk menggoyahkan keimanan pengikut ajaran masing-masing. Itu yang dia orang cuba lakukan. Alright. Dengan menggantikan perkataan Tuhan kepada Allah. Ni apa yang dia orang cuba buat. Jika semua agama di dalam dunia ini translate kitab masing-masing ke dalam bahasa Melayu atau Arab untuk perkataan Tuhan tu tadi, maka akan wujudnya nama Allah di dalam semua kitab, di dalam semua ajaran di dalam dunia ni. So, wujudlah nama Allah di dalam semua kitab-kitab yang berlainan di dalam dunia ni. Apa yang berlaku? Bukankah akan menjadi kecelaruan siapakah sebenarnya Tuhan pengikut ajaran tersebut? Ia akan jadi macam tu. Di dalam ajaran masing-masing, Tuhan dah ada nama Tuhan dah ada namanya yang tersendiri. Maka jika Allah menjadi Tuhan di dalam setiap agama dan ajaran dalam dunia ni, apa yang berlaku? Nampak tak? Bila dia orang tukarkan perkataan Allah tadi tu, perkataan Tuhan kepada Allah, so jadi apa saja ajaran, sebab di dalam semua ajaran ada kitab, masing-masing ada kitab. Di dalam kitab tu tertulis perkataan Tuhan. Jika perkataan Tuhan tu ditukarkan kepada Allah, maka wujudlah Allah di dalam kitab tu. Sedangkan ajaran berkenaan ada nama Tuhannya. Kan? Dah ada Tuhan masing-masing. Contoh macam Kristian dah ada nama Yahweh contohnya. Jadi bila perkataan Tuhan ditukar kepada Allah, jadi Allah pun wujud dalam kitab berkenaan. Begitu juga dengan ajaran-ajaran lain, akan wujud Allah, nama Allah di dalam kitab-kitab yang berkenaan. So jadi, nampak tak? Ia akan jadi kecelaruan siapakah Tuhan di dalam ajaran tersebut. Nampak permainan orang Islam ni macam mana? Okey, Cik Yus tunjuk Cik Yus review sikit lagi. Tunjuk. Okey, ni Cik Yus tunjukkan bukti perkataan Allah itu tadi. Okey, ni Cik Yus tulis dalam bahasa Arab.
iaitu Allah, ditranslate ke dalam bahasa Melayu, ianya berbunyi Allah. Seperti mana Jesus tadi kan, Cik Yu kata Cik Yu nak tunjukkan, okey seperti Jesus tadi tu, okey sama kat sini. Tengok dalam bahasa Melayu dia tulis Allah. Kita tengok bahasa lain pula. Okey, Esperanto. Allahu. Maksud dia Allah. Nampak? Ada dia tulis Tuhan kat situ? Tak ada. Sebab apa? Ini kata nama. Kata nama. Azerbaijan. See? Allah. Cik Yus bukan kata dah set up ke apa-apa semua. Cik Yus ni Rambang. Rambang Cik Yus ambil. Ni Georgia Jadah ni. Okey. Allah. See nampak? Allah. Dengan satu L kat situ nampak satu L. Nanti Cik Yus reveal Cik Yus reveal benda ni. Satu L, dua L ni apa semua don't worry, Cik Yus tunjuk. Permainan orang Islam ni teruk. Keji. Licik. Okey, try Jepun pula. Apa cerita Jepun ni? Ara. Maksud dia Allah. Bunyi dia tu. Biasalah Jepun dia terkelat lidah sikit. Macam tu lah bunyi dah. Okay, kita tengok bahasa lain pula. Last lah. Banyak lagi takut lama sangat ni pun dah 16 minit dah ni. Okay, Hindi. Macam best lah Hindi ni pula. Allah. Nampak? Allah. Dia 3A pula kat situ. Tadi 1L. Di 3A. Semua menjurus kepada Allah. So, jelas di dalam semua bahasa ditranslate lah. Bahasa apa pun tetap. Kata nama tetap. Dia tak berubah sikit pun. Alright. Ni Cik Yus cuba tunjuk pula okey, macam mana okey, tak apa tunggu kat situ tapi Cik Yus terpaksa buat 2 part kot sebab panjang sangat ni sebab ni revelation ni bukan kita boleh cerita short and sharp sikit-sikit orang tak faham. Okey, bila Cik Yus sebab revelation ni kita nak review sesuatu benda kita kena explain in detail baru orang faham. Kalau kita tak explain in detail orang tak faham. Kan? Jadi susah kalau Cik Yus nak masalah Cik Yus, okey, untuk nak menceritakan, nak mendedahkan tentang kepalsuan Islam ni, okey, cabaran pada Cik Yus bukan untuk Cik Yus nak susah nak dapatkan, nak cerita dalil-dalil ke apakah. Masalahnya, pencabaran kepada Cik Yus sebab Cik Yus nak compress benda tu semua yang banyak tadi itu kepada 10 minit, 15 minit, 20 minit. Itu yang masalah tu. Pasal banyak benda. Macam mana kita nak compress jadi kecil? Itu yang susah tu. Okey. So, mungkin Cik Yus terpaksa buat part-part lah dalam perkara ni. Okey, Cik Yus cuba tengok. Okey. Tadi perkataan Allah kan kat sini kan. Alright. Kita tengok. Kita tukarkan. Terus nak tunjukkan perkara ni. Alright. Tadi ada sedikit masalah. Okey. Tadi Cik Yu dah tunjukkan bagaimana perkataan Allah tu ditukar pun dalam apa saja bahasa dalam dunia ni tetap kekal dengan nama Allah. Ni Cik Yu nak tunjuk satu perkara lain. Dalam bahasa Melayu adalah Al-Ilah. Okey, Al-Ilah ni adalah God ataupun Tuhan. Al-Ilah dalam bahasa Arab. Okey. Okey, Cik Yu tunjuk Cik Yu swap. Nampak tak? Magic. Okey, belum lagi. Magic belum turun lagi. Al-Ilah. Cik Yu cuma swap di antara Arab dengan Melayu. Belum Magic. Tunggu kejap. Magic lepas ni. Nampak Magic? Tu dalam bahasa Arab, Al-Ilah. Dalam bahasa Melayu adalah Tuhan. Nampak Magic? Nampak tak? Nampak tak? Tuhan sudah tukar. Alamak. Kejap Cik Yu bulatkan. Cik Yus bulatkan kan nak bagi nampak. Okey, Cik Yus bulatkan nampak tak? Tadi Al-Ilah. Cik Yus type Al-Ilah. Okey, Al-Ilah tu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab adalah Al-Ilah jugalah, Tuhan, yang maksud Tuhan. Okey, Cik Yus swap lah. Bila Cik Yus swap daripada Arab ke bahasa Melayu tetap sama. Pasal apa? Al-Ilah itu adalah maksud dia Tuhan. Tapi bila Cik Yus swap balik, okey, Tuhan dalam bahasa daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab, perkataan yang sama Al-Ilah, nampak tak? Apa sudah jadi? Allah Al-Ilah tadi dah hilang, dia jadi Allah.
Nampak? Inilah permainan orang Islam. Dia orang kata apa, buatkan benda ni menjadi Allah tu adalah perkataan lain kepada Tuhan. Dia orang buat macam tu supaya apa? Supaya dinampakkan bahawa Allah ni kononnya akan menjadi Tuhan sekalian alam. Semua, dalam semua agama, semua ajaran, Allah tu lah Tuhan. Bila perkataan Tuhan tu ditukar kepada Allah, macam Cik Yu cakap tadi, ditranslate lah, dalam apa-apa saja ajaran dalam dunia ni, perkataan Tuhan tu ditukarkan kepada Allah, maka akan wujud nama Allah dalam setiap ajaran dalam dunia ni. Inilah permainan licik orang Islam. Nampak? Cik Yu tunjuk satu bagi nampak. So Cik Yu nak tanya tentang perkara ni. So nak tak perkara ni berlaku dalam ajaran Tuhan anda? Ni semua sekali lah Cik Yu tanya kan. So mesti tak nak kan? Tak nak. Kecelaruan ni mungkin tak terkesan kepada kita pada masa kini, generasi sekarang ni. Tetapi generasi akan datang akan menerima pada. So daripada situ, semua penganut ajaran berlainan akan berfikiran bahawa Islam adalah ajaran yang benar dan dengan itu mereka bercenderung untuk memeluk Islam. Sebab apa? Nama Allah dah ada dalam kitab yang tersebut. Cik Yus tak nak mention mana-mana kitab. Okay? Sebab dalam dunia ni banyak ajaran, banyak kitab-kitab Tuhan. Okay? Cik Yus tak nak judge mana-mana ajaran, mana-mana ni apa-apa semua. Tapi sekarang ni Cik Yus nak review tentang Islam. Taktik licik, taktik keji orang Islam, dia menukarkan, menjadikan perkataan Allah, kata nama, iaitu nama Tuhan orang Islam tu adalah dalam masa yang sama adalah kata lain kepada Tuhan. Nampak tak? Kata ganti nama dah jadi kata ganti diri. Jadi cikgu BM pula cikgu ni. So, takkah perkara ni berlaku? So nakkah generasi kamu, maksudnya anda, generasi akan datang, cucu cicit apa semua perlu Islam, nakkah? Tak nak kan? So, benda ni dah diramalkan lamanya. Dah lama diramalkan oleh Jesus. Jesus dah sebut dah dulu. Lama, beribu-ribu tahun dulu dah. Jesus sebut bahawa akan ada satu kuasa yang akan kontrol dunia ni. Kuasa itulah Islam. Okay. Jesus tak sebut direct Islam. Tapi dia sebut ada satu kuasa yang akan mengontrol dunia ni. Pandai-pandai cari. So, itulah dia. Alright. So, sekarang, rasa dah 20 minit dah ni. Okay, jadi Cik Yus stop di sini dulu. Okay, Cik Yus reveal kat situ dulu. Cik Yus reveal kat situ dulu tentang penggunaan perkataan Allah, yang mana kata nama tak boleh menjadi kata ganti diri. Kata ganti diri takkan menjadi kata nama. Tapi bila main dengan orang Islam ni, dia orang tukar perkara ni. Dia orang tukar perkara ni, perkataan tu menjadi kata apa, Tuhan kan, menjadi adalah bermaksud Allah juga. Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Dia perkataan tu bukan ni. Okay, bila perkataan Tuhan tu ditukarkan kepada Allah, itulah yang berlaku. Cik Yus nampak benda ni. So Cik Yus reveal benda ni. So itulah yang berlaku pada Christianity, di mana di dalam Bible versi Arab dan versi bahasa Melayu, sebab Cik Yus dah sebut tadi kan. Okay, di dalam versi Arab, okay, wujud nama Allah di situ. Versi Melayu pun wujud nama Allah di situ. Sebab apa? Sebab perkataan Tuhan ditukarkan kepada Allah. Banyak, boleh nampak banyak. Jadi Cik Yus nak tanya juga, di dalam John 10:30, Jesus menyebut, aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Bapa tu kata tukar kepada Allah? Jesus berkata, aku dan Allah adalah satu. Kenapa tak tukarkan Allah Bapa tu kepada Allah? Kekalkan dengan Bapa, sebab Bapa tu adalah Tuhan. Kan? Kalau Muslim nak kata Bapa tu adalah Allah, kenapa tak tukarkan perkataan Bapa dalam John 10:30, Jesus berkata, aku dan Bapa. Kenapa tak tukar perkataan Bapa tu kepada Allah? Aku dan Allah adalah satu. Kenapa tak tukar macam tu? Sebab apa? Cerdik dia orang ni, hanya certain word saja dia orang tukar. Dia orang tak tukar semua. Certain word. Words yang tertentu saya dia orang tukar. Tapi macam bapak tadi dia orang tak tukar, kenapa? Kerana kalau di situ Jesus berkata aku dan Allah adalah satu, maka
Habislah surah Al-Ikhlas. Nampak? Habislah surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas kata apa? Allah itu Esa. Kan? Ha. Apa tu dia orang juga ada quote. Ada certain daripada ayat Bible mengatakan di mana Jesus berkata oh Tuhan itu satu. Dalam ayat Al-Quran pun dia orang ada sebut Isa berkata bahawa Allah itu satu. Dalam John 10:30 Jesus berkata dia dan Bapa adalah satu. So kalau bapa tu ditukarkan kepada Allah maksudnya dia dan Allah adalah orang yang sama. Jadi habislah surah Al-Ikhlas sebab apa? Tak Allah bukan berseorangan lah. Habislah ayat tu. Nampak? Nampak penipuan dia orang ni. Pandai. Dia orang just tukar serta-serta perkataan saja. Dia orang tak suka apa semua. Kalau Allah itu segala-galanya maksud dia bapa pun Tuhan, bapa tu adalah Allah, itu perkataan Tuhan pun adalah Allah. Tukarlah semua perkataan Allah dalam tu. Semua tukar. Kenapa hanya certain-certain saja? Nampak permainan dia orang ni. Licik dia orang ni. So, untuk tu Cik Yus tutup di sini dulu. Sambung ke bahagian yang seterusnya. Untuk itu Cik Yus doakan kepada semua yang melihat rakaman ni agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Stay safe duduk di rumah, janganlah kaki berjalan Kalau duduk kaki berjalan, stay kat rumah. Tambat sikit kaki tu daripada keluar berjalan. Bahaya sekarang ni Cik Yus nasihatkan ni kepada semua kepada semua, termasuk orang Islam sekali jaga diri masing-masing. Okey. Cik Yus tak benci kepada orang Islam, tapi ajaran tu sebab ajaran ni ajaran yang salah, ajaran yang ajaran yang palsu. Manusia ni sedang ditipu oleh syaitan. Cik Yus tak membenci kepada manusia. Cik Yus tak marah kepada manusia, tapi Cik Yus marah dan benci kepada ajaran yang sesat ni. Sebab ajaran yang sesat ni lah yang menyesatkan manusia. Daripada tu, manusia yang sesat tu melakukan kerosakan, bencana, melakukan kekejaman dan sebagainya. Itulah yang berlaku. Ajaran tu. Okey, itulah yang sebenarnya. Cik Yus tak benci kepada Muslim. Cik Yus tak marah kepada Muslim. Walaupun Muslim banyak marah pada Cik Yus, kata Cik Yus macam-macam nak bunuh Cik Yus lah apa semua. Macam-macam. Cik Yus tahu. Dah ni. Dah dapat macam-macam lah. Ugutan lah. Perkata hina, nista lah. Semua Cik Yus dapat. Tapi itulah. Cik Yus tak marah pada korang. Okay? Sebab Cik Yus tahu. Korang sesat. Korang berada di dalam kegelapan. Korang tak tahu apa yang korang cakap. Jadi Cik Yus kat sini, Cik Yus cuba menyampaikan sesuatu agar korang tidak sentiasa berada dalam kesesatan. Siapa yang nampak tu, pilihlah, tengoklah, buatlah pilihan yang tepat sebelum terlambat. Okay? Untuk tu Cik Yus akhiri dengan God bless you all in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.